Pelitup muka boleh digunakan sama ada untuk melindungi orang yang sihat daripada dijangkiti atau untuk mencegah orang yang dijangkiti daripada menjangkiti orang lain. Terdapat dua jenis pelitup muka yang boleh digunakan bagi tujuan pencegahan, iaitu pelitup muka perubatan medical dan pelitup muka bukan perubatan. Pelitup muka perubatan seperti 3 lapis pelitup muka pada kebiasaannya digunakan oleh petugas kesihatan. Namun ianya juga disarankan bagi orang awam yang mempunyai gejala saluran pernafasan. Di kawasan di mana jangkitan COVID-19 berlaku dan perjarakan fizikal sukar diamalkan, pemakaian 3 lapis pelitup muka juga disyorkan kepada golongan yang berisiko tinggi seperti warga emas, iaitu mereka yang berusia 60 tahun dan ke atas, juga mereka yang mempunyai penyakit kronik seperti kencing manis dan darah tinggi. Kali ini kita bawakan pengalaman individu bekas pesakit COVID untuk panduan kita bersama. Jom kita saksikan. Saya pertama kali kena COVID-19 pada hujung bulan 1, di mana saya kena virus ni sebab saya kerja essential. Saya bekerja, saya dapat virus ni di luar, di tempat kerja. Dan saya dimasukkan ke Sungai Buloh atas sebab simptom yang terlalu teruk untuk pernafasan. Jadi ya betul. Kali pertama ada short of breath. Semua simptom adalah batuk, tapi yang paling teruk adalah pernafasan. Jadi dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh pada hari yang ke-9 kerana time tu KKM penuhlah tempat kat situ. Jadi mereka suruh duduk di rumah. Apa yang saya buat dekat sana? Saya hanya makan vitamin C and then saya hanya menggunakan minyak kapak sajalah, minyak angin untuk sapu dekat dada dengan hidung untuk bagi pernafasan lancar. Kalau yang masa pertama kali kena tu memang sangat sukar sebab kita nak tarik nafas memang tak boleh nak tarik. Jadi bila tidur tu memang sangat susah. Lepas tu kita nak cakap nak takut mati pun memang kita kena takut lah. Jadi memang saya fikir tadi tu, saya takut bila saya tidur, saya tak boleh nak bangun, tak bernyawa. Jadi apa yang saya buat, saya memang tak boleh nak lelap. Jadi saya gunakan minyak angin, saya minum air, kelapa, apa semua untuk meredakan. Pengalaman dekat Sungai Buloh tu, saya tengok saya adalah paling termuda masuk dekat, time tu saya masuk di Pusat Rawatan Kusta. Saya tak masuk di yang Sungai Buloh, saya masuk di Kusta. Dekat situ mostly adalah orang-orang tua. Jadi mereka ada ambil oksigen. Jadi kat situ saya tak ambil oksigen, cuma saya dimonitor oleh doktor dan juga nurse di situ. Apa yang saya tak boleh lupa adalah keadaan orang-orang tua dekat sana. Sangat sukar untuk bernafas, dengan nak bangun susah, nak makan susah, dengan deri rasa, dengan bau semua tak ada. Jadi saya tak dapat saya rasa bersyukur, saya muda, saya pun rasa sakit tu apatah lagi yang tua. Dekat sini selama ni, demam macam ni pun masuk hospital sekalipun, family akan datang tengok, melawat, datang peluk ke ataupun bercakap dengan kita, suapkan makanan. Bila kita sakit seorang-seorang, kita hanya mampu video call saja. Kita mengadu makan tak sedap pun, diorang tak boleh nak buat apa-apa. Jadi dia ada efek dekat saya punya mental jugalah. Kita rasa keseorangan masa tu. Dia punya simptom masih yang pertama kali kena, memang membuatkan kita rasa lemah badan. Sentiasa sakit badan, memang kalau bangun tidur ke atau buat kerja lebih seharian tu memang akan rasa sakit. Lepas tu batuk dan juga pernafasan memang akan sentiasa sekat lah. Walaupun kita dah habis pertama kali COVID tu. Nasihat saya, apa yang saya belajar daripada pengalaman lepas, jangan suka-suka hati dekat dengan orang. Kita tak tahu siapa yang akan bawa virus tersebut. Jadi berhati-hati dengan jaga SOP, berhati-hati, sentiasa makan vitamin, jangan makan benda yang boleh merosakkan kesihatan kita lah. Jadi dekat sini, apa saya nak cakapkan, kalau rasa sakit, tak boleh bernafas, terus directly call KKM ataupun pergi ke CSC yang berdekatan. Sebab kita tak tahu kondisi kita macam mana. Kadang-kadang kita rasa macam boleh lagi nak bernafas, tapi tak, kita dah terseksa dekat situ.
Pemakaian pelitup muka ataupun face mask adalah salah satu pencegahan yang penting bagi mengelakkan tersebarnya penyakit pernafasan melalui virus seperti COVID-19. Seolah-olah satu trend sekarang ini bila mana pelitup muka telah pun datang dengan pelbagai jenis desain yang menarik. Persoalannya, adakah pelitup muka anda memenuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh KKM? Apakah pilihan anda? Ya, saya beli yang macam inilah, macam kain satu macam keseluruhan pakai 2 lapis kan. Ini untuk elok lah, untuk kita ni kita beli yang elok punya lah. Yang mahal sikit kan. Tak ada yang biasa-biasa jual sampai RM3, RM4 tu tak ada lah. Kita beli yang elok kan, satu box pun dekat RM47 yang baik punya. Untuk keselamatan lagi penting. Lagi sekarang ni kita pakai double lapis kan. Double lagi elok. Ini pasal macam kita beli baju pun kadang beli yang mahal. Ini lagi mustahab pada itu sekarang ni. Jadi kita tak kira harga lah. Tapi tahu barang yang elok. Tu je. Yalah, semua elok follow ni. Boleh kalau boleh-boleh. Setiap orang semua mesti nak vaksin. Untuk jaga diri sendiri. Jangan dengar kabar-kabar angin yang itu ada macam-macam masalah itu kalau bagi vaksin. Ada masalah ini, ada kekurangan itu kan. Ini semua jangan dengar lah. Untuk dari diri kita, kita buat yang elok. Apa yang bersih, apa yang kerajaan cakap, kita follow. Itu yang elok. Pada pendapat saya, hal berkaitan dengan mask apa semua tidak membebankan. Cuma terdapat sedikit perkara yang membebankan, iaitu berkaitan dengan online class. Sebab apa? Sebab ia norma baru kan. Jadi mengambil sedikit masa untuk kita mengadaptasi, seterusnya untuk orang kata apa, selesa belajar secara online. Sikit susah juga. Itu pasal kita orang pakai cermin kan. Itu angin keluar, sikit susah lah. Tahu, tapi pakai juga takut, biar pasal takut juga. Pada hari ini, terdapat pelbagai jenis pelitup muka bukan perubatan yang dijual di pasaran. Namun, yang mana satukah menjadi pilihan anda? Betul, saya setuju yang varian especially yang sekarang ni 1617 adalah sangat dirisaukan kerana penularannya yang sangat ketara, cepat untuk menular. Tapi the basic principle is adalah sama, 2 meter. Cuma bila kita bersama dengan orang yang kurang dari 2 meter, individu yang mempunyai varian 1617 contohnya boleh menyebarkan virus kepada lebih banyak daripada virus asalnya. Contohnya, kalau saya lah pembawa varian 1617 dan ada lebih kurang 10 orang di sekitar saya yang kurang dari 2 meter, saya dengan cepat boleh menyebarkan virus itu kepada 8 orang. Berbanding dengan virus pertama, kalau ada 10 orang dekat saya boleh menyebarkan dalam 2 orang. So, konsep dia sama. Penjarakan sosial adalah key lah untuk mengurangkan penularan COVID-19 walaupun dia varian lama, virus asal ataupun varian baru. Terima kasih. Saya rasa soalan ini sangat penting dari segi pemakaian pelitup muka kerana pemakaian pelitup muka ni ada 2 fungsi, adalah untuk kita prevent kita daripada menjangkiti orang lain dan juga mendapat jangkitan dari orang lain. Tetapi 2 perkara penting yang perlu bila kita ada penutup muka ni ialah memastikan yang penutup muka itu ketat dari atas
tepi dan bawah. Okey. Dan kedua ialah apabila kita pakai pelitup muka, kita memakai pelitup muka yang sesuai dengan keadaan yang kita sedang menghadirilah. Seperti kalau 3 layers adalah mask yang paling bagus. So tapisan dan juga how ketat it is lah. So jika nak kata 2 pelitup muka tu tak semestinya perlu dibuat. Kalau kita dah ada 1 pelitup muka yang betul dah ada 3 layer dan ketat di atas dan ketat di tepi, sudah cukup baik. Tetapi kalau dengan 1 pelitup muka itu, walaupun kita pusingkan dia punya tali still tak ketat, masih berasap keluar tak fit, dan kita boleh pakai penutup muka yang daripada kain di area kedua untuk mengetatkan lagi. Kita kena memahami ramai lagi antara kita yang belum divaksinasikan. Okey, penularan jangkitan masih boleh berlaku dalam kumpulan yang belum divaksinasi dan juga telah divaksinasi. Sebab vaksinasi ni dia mengurangkan risiko mendapat jangkitan. Okey, dan juga mengurangkan risiko mendapat jangkitan yang serius dan teruk. Okey, dapat vaksinasi walaupun telah dapat jangkitan dan jangkitannya tidak serius, kita masih boleh menjangkiti orang lain. So macam mana happy pun kita telah divaksinasi, kita masih tidak boleh bersenang lenang untuk melupakan SOP kita. Walaupun telah divaksinasi, kalau kita mendapat jangkitan dan tak ada simptom pun, kita boleh menjangkiti orang lain. So itu adalah salah satu faktor lah mengapa jangkitan masih tinggi. Tapi kalau kita tengok sekarang di kawasan Klang Valley, banyak peratusan adalah daripada kluster tempat kerja, pengilangan dan seumpamanya lah. Pemakaian pelitup muka yang digandakan tu, kalau mengikut WHO dan juga guideline, pemakaian dia adalah yang layer pertama ialah face mask. Layer kedua ialah cloth punya pelitup muka. Jadi saya kembali kenapa kita kena buat benda tu. Jadi kepada face mask ni, face mask dia ada banyak-banyak jenis. Kalau you perasan, ada yang harga RM2, ada yang harga sampai RM50, ada sebab dia punya perbezaan dia adalah daripada layer dia tu. Yang paling bagus adalah yang 3 ply medical grade. Yang tu yang paling bagus. Yang tu yang kita pakai kat hospital sebab kita jumpa kes risiko lagi tinggi. Dan kalau kita ada public ada peluang untuk beli, boleh, yang tu boleh bagus untuk kita pakai. Tapi kalau macam yang jenis-jenis yang bukan medical grade, dia punya tahap penapisan dia tu kurang sikit. Dan lagi satu, yang disuruh pakai double layer tu bukan disebabkan oleh penapisan sangat. Tapi kebanyakan orang bila pakai face mask, dia ada lubang kat tepi ni. Kalau you perasan, boleh penonton cek sendiri, bila dia orang pakai face mask, dekat sebelah tepi ni ada lubang. Atas ada lubang, bawah ni ada lubang. Jadi bila you tarik nafas, udara daripada luar yang mungkin mempunyai virus boleh masuk ikut lubang-lubang ni. You tutup depan, tapi tepi-tepi dia masuk. Jadi penggunaan kain tu adalah untuk letak atas face mask kita ni supaya dia ketat. Lubang-lubang tu dia tertarik bagi tutup. Sebab kain dia lagi lembut kan? Jadi boleh lekat kepada muka tu. Kalau kita dah ada face mask yang bagus, yang tak ada lubang, dan bila kita tarik nafas pun tak rasa udara tu masuk daripada tepi, itu dah tak payah pakai double pun tak apa. Macam orang kalau pakai N95 tu yang dekat hospital tu, dia tak pakai double dah. Sebab benda tu dah kedap atas muka.
apabila seorang dah kena positif, saya banyak kali dapat panggilan telefon ya, saya dah positif nak buat apa? Jadi kalau bila orang dah kena positif, dia yang pertama sekali dia kena update dia punya MySejahtera. Dalam MySejahtera kita dah ada dekat tempat helpdesk tu, tekan kat situ dia ada saya adalah positif COVID-19. Nanti dia akan suruh upload keputusan semua pun. Lepas tu yang kedua dia kena buat ialah dia kena cari CAC terdekat kepada tempat dia. Different negeri different, sebab tu you kena tahu tempat you sendiri. Setiap negeri kadang-kadang tu lain sikit dia punya CAC. Lepas pada bila dia dah cari CAC tu, ada negeri yang bila you dah ada keputusan positif macam wilayah persekutuan, you boleh walk in je terus ke CAC terdekat, tak payah ambil appointment. Ada negeri yang dia kena telefon dulu untuk ambil appointment. Ada yang dia telefon pesakit untuk panggil pergi ke CAC. Jadi dia bergantung pada tempat yang you duduk tu. Jadi sementara berada di rumah, dia ada dua benda yang kena buat. Pemantauan kita punya jangkitan kuman tu seteruk mana, dengan jangan bagi dekat orang lain. Jangan spread pada orang lain. Okey, yang pemantauan punya part, dalam MySejahtera pun ada, dia kena update hari-hari. Dia ada apa, simptom apa, batuk, sesema, demam. Ada tik ada ke tak? Kalau ada senarai yang kat bawah, tu susah nafas, demam teruk, tak boleh bangun, ataupun rasa lesu, badan sangat lesu. Lesu ni kadang-kadang dah tanda-tanda tak cukup oksigen. Jadi bila dah nampak lesu, itu kena pergi emergency. Jangan tunggu CAC panggil. Kena telefon 999 ataupun terus pergi emergency. Kalau macam tapi bila kita berada di rumah pun, yang dibenarkan berada di rumah adalah yang kategori 1, kategori 2. Kategori COVID. Kategori 1 tak ada simptom, kategori 2 ada simptom tapi tak ada jangkitan sampai ke paru-paru. Kategori 3 ada sampai ke paru-paru, kategori 4 sampai kena oksigen. Kategori 5 tu dah yang sampai bantuan pernafasan lah. So yang kategori 1, 2 yang tidak ada komorbid, maknanya dia tidak ada penyakit-penyakit lain, yang tidak obes, yang tu boleh dipantau di rumah. Dan keadaan rumah kena sesuai. Sebab saya faham, sebab saya pernah ada pesakit yang satu rumah, macam rumah dia kecil, ada 2 bilik sahaja, duduk 10 orang. Macam mana you nak asing daripada orang lain? Kan? Jadi benda-benda tu kita kena diambil kira lah masa kita nak kata you boleh di rumah ataupun tak boleh di rumah. Jadi bila dah di rumah tu, dia kena jarakkan diri pada orang lain supaya orang lain tak kena. Yang kedua, macam saya cakap, pantau. Yang ketiga, dia kena update MySejahtera dia hari-hari. Yang keempat, dia kena macam bila kalau dia duduk dalam satu bilik tu, kalau dia share toilet, cuci selalu. Dan cara cuci tu pun ada cara untuk ajar macam mana nak guna Clorox untuk cuci. Macam saya cakap mula-mula tadi, SOP semua ni ada untuk mengelakkan daripada jangkitan. Jadi COVID ni secara personal lah, saya rasa dia tak akan hilang sampai bila-bila pun. Dia mungkin akan jadi macam jangkitan sesama yang sentiasa ada dalam komuniti. Cara kita nak hidup dengan dia ialah dengan SOP tu, mempraktikkan SOP supaya jangkitan tidak meluas. Saya sangat berharap pada masa hadapan kita punya vaccination di dalam negara akan dalam 60-80% daripada populasi adalah divaksinasi. Jadi kalau ada kuman COVID ni masuk pun, dia kena dekat orang yang vaksin. Bila kena dekat orang vaksin dia tak dapat teruk. And body dia boleh clear kuman tu cepat. Jadi dia nak pergi daripada A ke B ke C tu lambat sikit. Tapi kalau macam orang tu
letak vaksin, daripada A nak pergi ke B, nak pergi ke C tu cepat je. Penggunaan pelitup muka harus diamalkan bersama dengan penjagaan kebersihan tangan dengan kerap, penjarakan fizikal yang selamat iaitu sekurang-kurangnya 1 meter daripada orang lain. Terdapat pelbagai pelitup muka bukan perubatan jenis fabrik yang dijual di pasaran yang mungkin tidak menepati ciri-ciri yang disarankan oleh WHO. Walau bagaimanapun, pelitup muka tersebut boleh dipakai untuk kegunaan orang awam, tetapi keberkesanannya mungkin berbeza bergantung kepada jenis dan bilangan lapisan kain yang digunakan. Pelitup muka tidak boleh dipakai oleh kanak-kanak yang berumur kurang daripada 2 tahun, bagi mereka yang sukar bernafas dan individu yang tidak sedarkan diri, kurang berupaya atau tidak dapat menanggalkan pelitup muka tanpa bantuan. Pelitup muka tidak boleh dikongsi dengan orang lain. Ia juga perlu dipakai dan dilupuskan dengan cara yang betul. Kita berada di penghujung rancangan. Jangan lupa, apapun pilihan anda, pastikan selamat. Saya Syasha Yusof dan sehingga kita berjumpa lagi.